أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح هذا المجلس بقراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita datang, kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan kita bergembira pada bulan yang menjadi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah bulan Rabiul Anwar, bulan yang dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebut dalam satu syair yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zamani tabassumu wa thana'u." Wulidal huda, dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal kainatu diya'u, maka alam ini menjadi bercahaya, menjadi terang dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa famuz zamani tabassumu wa thana'u, dan kehidupan ini yang mana tersenyum dan memuji kerana gembira dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita pada hari ini yang mana kita bersyukur kepada Allah, diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi ini merupakan sirajan munira. Siraj, pelita, munira yang bercahaya. Maka Nabi datang membawa cahaya kepada kita. Daripada kita dalam kegelapan, kita berpindah kepada cahaya, yang mana mudah-mudahan
Dengan cara inilah kita akan dapat bersama-sama menuju kepada hari akhirat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi menyambung dalam peperangan Tabuk. Sebagaimana yang telah kita ceritakan pada minggu yang lalu, golongan-golongan yang banyak bersedekah, mereka menyumbang harta mereka dalam perang Tabuk bagi membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi mengatakan barang siapa yang menolong, mempersediakan tentera yang dalam kesusahan, maka baginya syurga. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata, man jahaza ghaziyan fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang menyediakan bekalan perang, maka dia termasuk di kalangan mereka yang berperang fi sabilillah. Jadi para sahabat mereka berlumba-lumba untuk memberikan sumbangan dalam perang Tabuk, yang mana ada yang menyumbang hanya secupak ataupun 2 cupak kerana tidak dapat bagi yang lainnya, dan para wanita menyumbang cincin, anting-anting dan gelang kaki mereka. Kemudian kita lihat bagaimana Nabi SAW bergerak. Nabi bersama dengan 30,000 orang sahabat bergerak ke arah musuh. Bersama dengan mereka ini 10,000 ekor kuda sebagai kenderaan. Kekuatan yang terbesar yang pernah disusun oleh bangsa Arab ketika itu. 30,000 orang. Maka Nabi SAW, Nabi mula keluar dari Madinah dan Nabi berkumpul di Thaniyatul Wada', satu tempat yang dikatakan bila Nabi sampai di Thaniyatul Wada', maka mereka mengalunkan syair Tala'al Badru Alaina. Kumpulan munafikun mereka turut berkhemah di sana, tidak jauh dari khemah tentera Islam. Ketika Rasulullah SAW mula bergerak dari Thaniyatul Wada' ke Tabuk, orang munafikin yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tidak bergerak dan mula kembali ke Madinah. Ini dia golongan munafikin yang mana mereka tak pergi perang. Mereka kembali semula ke Madinah. Nabi SAW kemudian menyerahkan panji perang utama kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW, Nabi menyerahkan bendera-bendera perang mengikut kumpulan. Bendera perang Muhajirin diserahkan kepada Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu. Bendera perang Aus diserahkan ke tangan Usaid ibn Khudair radhiyallahu anhu. Dan bendera perang Khazraj diserahkan kepada Al-Hubab ibn Munzir radhiyallahu anhu. Manakala ketua untuk menjaga tentera dipertanggungjawabkan kepada Ubadah bin Bisr. Masing-masing Nabi lantik memegang panji kumpulan masing-masing. Kemudian Nabi SAW bergerak dari Madinah dan singgah di Thaniyatul Wada', kemudian ke Hijr, bekas perkampungan kaum Samud. Di Hijr ini kaum Samud yang mana mereka berderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila adin akhahum wa ila Samud akhahum salihah. Yang mana Allah Taala utuskan Nabi Saleh alaihi salam kepada Samud. Jadi kaum Samud ni antara manusia yang gagah perkasa. Kaum Samud, kaum 'Ad. Mereka dapat menebuk gunung ganang, menjadikan rumah-rumah mereka.
Tuan-tuan bayang Gunung Ganang, Bukit Bukau ni dia tebuk macam tebuk kayu je tuan-tuan. Kita nak boleh pecah ke tanah batu ni kan bukan main payah. Tapi kaum Samud, kaum Ad ni mereka tinggal di gunung Ganang, tinggal di Bukit Bukau. Tuan-tuan bayang dalam gunung ni ada rumah tuan-tuan. Ini canggih, hebat zaman tu, perkasanya mereka. Gagahnya kaum Samud ini, akan tetapi mereka ni ingkar. Mereka ingkar kepada Nabi Saleh alaihi salam. Tiap-tiap hari Nabi Saleh ni yang mana berdakwah kepada mereka, mengajak mereka kepada agama Islam, akan tetapi mereka mengabaikan apa yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salam. Sehingga mereka mencabar Nabi Saleh alaihi salam supaya dibawa satu bukti menunjukkan dia seorang nabi. Maka dicabarnya Nabi Saleh untuk mengeluarkan seekor unta daripada batu yang besar. Maka Nabi Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu keluarlah seekor unta yang kita panggil beranak tuan-tuan, betina, keluar daripada celah batu yang besar itu. Tak nak mikir tuan-tuan, unta boleh keluar celah batu. Itu pun mereka tak beriman kepada Nabi Saleh alaihi salam. Masih lagi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, walhal mereka dah melihat dengan kepala mereka, mata kepala mereka, bagaimana mukjizat yang Nabi Saleh tunjukkan kepada mereka. Ringkas cerita, akhirnya mereka bunuh unta ni. Mereka bunuh unta ni. Mereka yang mana tidak mendengar arahan Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh kata unta ni dia besar, dan dia banyak minum air, dia besar. Dan ketika hari dia minum, unta kamu tak boleh minum. Sari unta ni, sari unta-unta kamu. Makanan begitu juga. Akhirnya mereka tak puas hati, kata macam mana boleh unta Nabi Saleh hari ni kita buat, kita hari lain, hari-hari buat kita lah kalau boleh. Mereka bunuh unta ni, menyebabkan turun bala dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka mati dengan satu halilintar angin ribut yang sangat kuat tuan-tuan. Ini yang berlaku kepada kaum Samud. Mereka mati bergelimpangan. Baik. Jadi ketika Nabi SAW tiba di Tabuk, sampailah berita kepada Rasulullah SAW, tentera Bizantin telah meninggalkan medan perang. Nabi lalu tempat tadi itu, Hijir, tempat bekas perkampungan kaum Samud. Nabi sampai ke Tabuk, tengok-tengok tentera Bizantin ini telah meninggalkan medan perang, lari dah tuan-tuan. Baginda berpandangan untuk tidak mengejar pihak musuh dalam kawasan mereka. Maka Nabi SAW tinggal di Tabuk selama kira-kira 20 hari. Nabi duduk di Tabuk. Namun bagi tak menerima sebarang tentangan atau serangan daripada pihak Bizantin. Baginda bersama tentera Islam akhirnya kemudian pulang ke Madinah. Ini kita lihat bagaimana satu kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Nabi kata, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nusirtu birru'bi, aku diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala dengan ketakutan musuh selama sebulan perjalanan. Tengok, musuh lari, padahal jumlah mereka ni ramai. Jadi bila Nabi sampai di Tabuk, mereka telah tak ada. Nabi duduk 20 hari, kokok adalah mari. Tapi Nabi tak terima sebarang tentangan serangan. Akhirnya Nabi balik semula ke Madinah. Rasulullah SAW tak meninggalkan kota Madinah pada tahun ke-9 Hijrah tuan-tuan. Nabi tak tinggal Madinah pada tahun 9 Hijrah kecuali melainkan 50 ayyam, 50 hari semasa perang Tabuk.
Nabi keluar ke Tabuk pada bulan Rejab dan Nabi kembali ke Madinah pada bulan Ramadan. Rejab, Syaban, Ramadan. Lebih kurang 50 hari, 60 hari, tuan-tuan. Perang Tabuk ni memakan masa 50 hari lamanya. Nabi tinggal di Tabuk 20 hari. Jadi 20 hari tu Nabi duduk di Tabuk, tolaklah pergi balik berapa hari dah. Jadi lebih kurang 50 hari, tuan-tuan. Inilah perang Tabuk, perang yang terakhir yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berada di Tabuk, Nabi didatangi oleh Yuhanah bin Rub'ah, seorang penguasa Ailah, salah seorang penguasa yang tinggal di sempadan. Datang jumpa Nabi dan dia berdamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia setuju untuk membayar jizyah. Bayar jizyah ni mereka duduk di bawah kerajaan Islam, duduk di bawah kerajaan Nabi. Selain itu baginda sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh penduduk Jirba dan juga Azruh. Nabi tulis satu surat keamanan kepada mereka dan jaminan keselamatan antara kedua pihak, iaitulah pihak Islam dan pihak mereka. Nabi jamin keselamatan mereka ni. Yang mana Ailah ni, tuan-tuan, satu bandar yang terletak di Aqabah hari ni, Ailah. Dan Jarba merupakan satu bandar pada hari ini yang terletak di Jordan, 50 km di sebelah tenggara Amman. Azruh pula sebuah bandar di selatan Syam, 20 km ke barat laut kota Ma'an. Dan Nabi SAW, Nabi turut mengutuskan 500 orang tentera yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu kepada Akidar bin Abdul Malik Al-Kindi Al-Nasrani, pemimpin Daumatul Jandal. Nabi hantar Khalid pula. Jadi Khalid ni dia berjaya menawan Akidar dan dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak bunuh dia dan Akidar ni dia mahu berdamai, dan sanggup bayar jizyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar meninggalkan Madinah pada bulan Rejab tahun ke-9 Hijrah dan kembali ke Madinah pada penghujung Syaban atau bulan Ramadan. Bila Nabi sampai di Madinah, tuan-tuan, Nabi mendapati satu rombongan kabilah Arab telah bersedia menanti kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik-balik tengok-tengok ada dah rombongan kabilah Arab duk tunggu Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus meneruskan misi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kata balik rehat, tak ada, tuan-tuan. Balik perang Tabuk 50 hari, balik tu sambung lagi misi dakwah Nabi. Kalau kita balik rehat tu sebulan, kan? Tapi Nabi tidak, tuan-tuan. Nabi teruskan perjuangan Nabi. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi terus masuk ke dalam masjid. Ini merupakan cara Nabi. Nabi balik ke rumah, Nabi akan masuk masjid dulu. Nabi salat 2 rakaat. Nabi sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kemudian Nabi duduk bersama dengan para sahabat. Tak lama lepas itu datang kumpulan munafik. Duduk masjid sekejap, kan, tuan-tuan. Nabi duduk lepas Nabi salat. Mari satu kumpulan munafikin, 80 orang, datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf kerana tak dapat turut serta dalam perang Tabuk. Yang mana mereka ni memberikan pelbagai alasan, bahkan mereka ni turut bersumpah. Macam-macam alasan mereka beri kepada Nabi. Jadi Nabi ni, Nabi terima apa yang zahir, dan memohon ampun untuk mereka. Adapun perkara tersembunyi, Nabi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni orang yang munafikin. Ada orang Islam telah diceritakan dulu, 3 orang yang tak pergi perang Tabuk ni,
mereka dipulaukan oleh Nabi SAW selama 50 hari. Baik. Kemudian kita lihat dalam perang Tabuk ni tuan-tuan, ada peristiwa yang menarik. Iaitulah antaranya kewafatan Abdullah Zu al-Bijadain. Abdullah Zu al-Bijadain ni telah peluk Islam, lalu ditentang oleh kaum dia, yang mana dia kena tinggal dengan kaum dia hanya sehelai kain keras. Sampai tahap tuan-tuan tak ada kain dah, tinggal selai je kain keras yang dia ada, dan tiada pakaian yang lain baginya. Ni sebab tu kita lihat tuan-tuan, sahabat Nabi ni mereka dalam keadaan yang tidak ada banyak pakaian, selai dua lah begitu je. Nabi pun tuan-tuan, bila Nabi wafat, dalam keadaan Nabi memakai ketika itu 2 helai kain, dan satu kain sarung Nabi yang kasar tuan-tuan, kasar. Bukan kita kata kain molek, kain kasar Nabi ketika Nabi wafat itu. Nak cerita bagaimana sederhananya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zu al-Bijadain ini datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perang Tabuk ni tidak melibatkan pertempuran dan pertumpahan darah. Namun ketika di Tabuk, seorang sahabat bernama Abdullah Zu Bijadain ini telah meninggal dunia. Ini sahabat ni tuan-tuan, dia meninggal dunia. Ketika mana beliau meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengiringi jenazah dia di malam yang gelap. Malam gelap yang ada ketika itu pelita. Ni sahabat ni dia mati. Dia mati yang mana ketika di Tabuk ni. Maka para sahabat ni kemudian menggali kubur beliau. Dan Nabi SAW, Nabi pun sekali tuan-tuan, Nabi pun gali kubur sekali. Bukan Nabi kata relax, Nabi tolong gali kubur sekali. Kemudian Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kemudian menghulurkan jenazah Abdullah tadi tu, Zu al-Bijadain. Kemudian disambut oleh Nabi SAW. Nabi ni duduk dalam liang lahat, Nabi standby dah, duduk dalam liang lahat. Sebaik sahaja nak diletakkan Abdullah Zu al-Bijadain dalam liang lahat dia, Nabi mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya saya hari ini redha ke atasnya, maka engkau redailah dia." Bila sahabat-sahabat dengar tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud kata, bila dengar ucapan Nabi SAW, dia mengatakan, alangkah baiknya saat itu andai dia yang berada di tempat Abdullah Zu al-Bijadain. Abdullah bin Mas'ud kata, andainya aku dalam lubang kubur ketika itu. Nabi sebut macam tu. Hari ini saya redha ke atas dia, maka engkau redailah dia ya Allah. Ni seorang sahabat yang hebat, Abdullah Zu al-Bijadain. Dan juga kumpulan al-Bukaun, mereka-mereka yang menangis. Satu kumpulan para sahabat yang miskin, yang tak dapat turut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kenderaan yang tidak mencukupi. Mereka menangis duka cita kerana tak dapat keluar berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayang bagaimana boleh mereka ni menangis kerana tak pergi perang. Sedih tak boleh pergi perang bersama dengan Nabi. Dia orang miskin, tuan-tuan. Jadi mereka ni digelar sebagai al-Bukaun, yang bermaksud mereka yang menangis. Seramai 7 orang datang jumpa Nabi SAW, minta dengan Nabi supaya mereka ni dapat keluar pergi perang Tabuk. Tapi Nabi tolak kerana tiada tunggangan yang cukup. Lalu mereka pun beredarlah tuan-tuan dengan titisan air mata kesedihan, nangis tuan-tuan, sedih. Ini sebab tu kita hari ni kita kena berasa sedih lah tuan-tuan, kalau tak dapat terus serta dalam perjuangan Islam ini. Sedih kalau tak boleh mari berjihad, tolong orang,
dan sebagainya. Jadi Nabi SAW teringat kepada para sahabat yang beriman dan mahu turut serta berjihad ke Tabuk, tetapi mereka terhalang kerana kemiskinan dan sakit ataupun telah tua. Nabi teringat. Kata Nabi SAW, di Madinah ni terdapat satu kaum yang tidak meredah, walau seperjalanan tidak meredah satu lembah pun, tetapi mereka tetap bersama kamu semua. Nabi kata. Para sahabat lantas bertanya, ya Rasulullah, mereka berada di Madinah? Nabi jawab, mereka di Madinah terhalang kerana keuzuran. Allah Ta'ala mengatakan, laisa 'ala ad-du'afa wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'ala al-muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim wala 'ala alladhina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Allah Ta'ala mengatakan, laisa 'ala ad-du'afa, tidak ada dosa orang yang tak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, ad-du'afa, golongan yang lemah. Wala 'ala al-marda, orang yang sakit. Wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun, dan juga orang-orang yang tak ada memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Tak dosa hak ni tak pergi perang. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tidak pula berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kenderaan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kenderaan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata kerana kesedihan lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Ini turun ayat, tuan-tuan, menceritakan keadaan golongan al-bukaun. Kemudian juga berlaku juga beberapa peristiwa sebab saja Nabi pulang dari Tabuk. Antaranya kewafatan puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya puteri Nabi, itulah Ummu Kulsum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada tahun ke-9 Hijrah ini difardukan ibadat haji. Tahun 9 Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi utuskan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memimpin haji pada tahun itu. Nabi tak pergi. Nabi pergi pada tahun 10 Hijrah, tahun depan, tahun lepas tu. Bersama Abu Bakar ni, tuan-tuan, dari Madinah untuk tujuan haji ketika itu seramai 300 orang lelaki yang ikut bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketiga, kewafatan An-Najashi, Raja Habsyah. Berlaku juga pada lepas Nabi balik daripada perang Tabuk. Dan yang kemudian kematian ketua munafikin, iaitulah Abdullah bin Ubay bin Salul, juga lepas daripada perang Tabuk. Jadi perang Tabuk ni, tuan-tuan, dia memberi kesan yang mendalam ke dalam jiwa tentera Islam untuk menawan Syam, bumi Syam pada zaman selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah zaman Khalifah Abu Bakar dan juga Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian, tuan-tuan, yang terakhir, musuh-musuh Islam ini telah kita ceritakan. Yang pertama, golongan Quraisy. Yang kedua, golongan Yahudi. Yang ketiga, golongan-golongan kabilah-kabilah Arab. Kemudian Rom yang menjadi satu kuasa besar ketika itu. Yang kelima, tuan-tuan, iaitulah Nabi berhadapan dengan golongan munafikin. Antara musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama ketika di Madinah ialah orang munafik. Yang mana orang munafik ni
Di luar mereka menyatakan Islam, akan tapi dalam hati ini menyembunyikan kekufuran. Yang mana kumpulan ini, mereka ni cukup menyelah pada zaman ketika Nabi SAW berdakwah di Madinah. Ni kumpulan munafikin ini. Bila mana menyebut nama kumpulan munafik, maka yang tersohor di kalangan mereka ialah nama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang menjadi ketua dia. Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan, dia banyak buat masalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara peranan Abdullah bin Ubay bin Salul ni ialah dia menjadi perantara antara Yahudi Bani Qainuqa' dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni, Abdullah bin Ubay ni, dia jadi perantara di antara Nabi dengan Yahudi. Baik. Nabi SAW, tuan-tuan, daripada awal lagi Nabi ni izinkan orang Yahudi untuk menetap dalam Madinah. Telah diceritakan dulu. Nabi bagi izin Yahudi Bani Qainuqa', Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, dengan syarat mereka ni tak menyakiti orang Islam, dengan syarat mereka ini tak berpakat bersama dengan musuh-musuh Islam, Yahudi ni. Akan tetapi mereka ni, Yahudi ni, bangsa yang suka melakukan khianat. Bila janji, khianat. Ni Yahudi. Mereka ni suka belot dan suka mungkir janji. Mereka langgar janji mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini terbukti awal-awal lagi bila mana Yahudi Bani Qainuqa' cuba membuka bibit-bibit permusuhan. Yahudi Bani Qainuqa', mereka memperlekehkan dan cuba merendah-rendahkan keupayaan tentera Islam. Walaupun tentera Islam ni berjaya mengalahkan kafir Quraisy dalam perang Badar, mereka menghina tentera-tentera Islam. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, jangan engkau tertipu kerana engkau bertemu dengan satu kaum yang tak pandai berperang. Dia kata Muhammad menang perang Badar ni dengan sebab melawan dengan orang tak reti perang. Maka engkau ambil peluang. Demi Allah, jika engkau berperang dengan kami, maka engkau pasti akan tahu siapakah kami ni. Ni dia tuan-tuan, Yahudi Bani Qainuqa'. Maka pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah berlaku satu insiden di mana seorang laki-laki Yahudi ni dia cuba buat sesuatu yang tak senonoh kepada wanita Islam. Kemudian datang seorang lelaki Muslim. Dia datang, dia cuba menyelamatkan wanita Islam tersebut, lalu membunuh lelaki Yahudi yang jahat itu. Ni tuan-tuan tengok zaman hari itu, hebatnya Islam ini. Dia buat satu je kepada wanita Islam, tuan-tuan, yang mana dihantar satu bala tentera. Maknanya lepas orang Islam tadi tu, lelaki tadi tu dicuba menyelamatkan wanita Islam itu, dia bunuh lelaki Yahudi jahat. Kemudian orang Yahudi yang lihat peristiwa itu ramai-ramai membunuh lelaki Islam ini, yang cuba menyelamatkan maruah wanita Islam yang cuba dicerobohi ketika itu. Maka Nabi SAW menghantar bala tentera. Ini hebat tuan-tuan zaman tu. Zaman kita ni tak ada dah gitu kan. Mana kalau maruah wanita Islam ni, kita lihat satu benda yang penting tuan-tuan. Dibuka auratnya, diperhina dan sebagainya, hatta bala tentera tu tuan-tuan. Ini hebat zaman tu. Jadi Nabi SAW mengepung Bani Qainuqa' ni selama 15 hari. Nabi kepung sehingga mereka akur untuk patuh kepada hukuman jahat, hukuman yang bakal baginda SAW jatuhkan ke atas mereka. Jadi bila Nabi nak jatuhkan hukuman ke atas Yahudi Bani Qainuqa' ni, ketika inilah datangnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang merupakan seteru Bani Qainuqa'. Dia rapat, dia geng-geng Bani Qainuqa' ni, Yahudi ni, Abdullah ni. Kemudian dia jadi orang tengah.
Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul dia minta jasa baik Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita panggil apa, seteru dia ni, Bani Qainuqa. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi terima pemerintahan Abdullah bin Ubay untuk lepaskan mereka, demi menjaga pertumpahan darah dan berharap agar Abdullah bin Ubay ni akan memperbaiki keislaman dia. Nabi harap moga-moga kalau Nabi terimalah ni tuan-tuan, yang mana Abdullah bin Ubay ni akan molek lah, jadi molek Islam dia. Kemudian Nabi SAW Nabi memutuskan untuk sekadar menghalau keluar Bani Yahudi Bani Qainuqa dari Madinah. Nabi halau keluar daripada Madinah Yahudi ni. Jadi antara peranan besar yang turut dimainkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ni tuan-tuan, bukan sahaja dalam Bani Qainuqa Yahudi, dalam perang Uhud pun sama, yang mana pada asalnya Nabi SAW Nabi dah berjaya mengumpul 1000 orang sahabat untuk bersama Nabi menghadapi serangan kafir Quraisy. Tentera Islam ni bila mana sampai di masjid Al-Mustarih, ataupun satu lagi yang dua tu tuan-tuan, tak ingat masjid yang Nabi berhenti, dia buat masjid pada hari ni, yang mana satu tempat untuk Nabi cek dulu barisan tentera-tentera ni. Jadi bila sampai situ, dari tengah perjalanan itu 300 orang telah menarik diri daripada golongan munafikin ini, melalui muslihat yang dimainkan oleh si Abdullah bin Ubay ini. 300 orang tarik diri dalam perang Uhud tuan-tuan. Ni kita lihat bagaimana apa yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Islam. Selain daripada itu, antara kejahatan Abdullah bin Ubay ni dalam isu perang Bani Nadir, yang mana perang ni berlaku tahun ke-4 Hijrah. Bani Nadir dia belot apabila enggan membayar diah dan mereka cuba membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak nak bayar diah dan dia cuba bunuh Nabi. Dengan cara apa? Nak menghempapkan satu batu yang besar ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Jibril alaihi salam bagi tahu Nabi, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perancangan jahat musuh ni. Ni Yahudi Bani Nadir. Tadi Yahudi Bani Qainuqa. Akhirnya Nabi SAW Nabi ambil keputusan untuk menghalau mereka keluar juga, Yahudi Bani Nadir. Tadi Qainuqa kena halau, Bani Nadir pun kena halau keluar daripada kawasan Madinah akibat perbuatan jahat mereka sendiri. Jadi Bani Nadir ni kabilah Yahudi yang kedua yang dihalau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Bani Qainuqa. Mereka sebenarnya telah menyangka akan akibat yang bakal diterima. Maka mereka pun bersedia untuk meninggalkan Madinah seperti mana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kumpulan munafik ni tuan-tuan dihantar wakil. Dihantar Abdullah bin Ubay bin Salul menyeru mereka ni supaya tak keluar meninggalkan Madinah. Ini Abdullah bin Ubay ni peranan dia. Dia kata apa? Jangan peduli perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan peduli. Abdullah bin Ubay kata, kalau kamu keluar Madinah, kami semua ni akan keluar bersama kamu semua. Kalau kamu keluar, kami keluar. Dan seandainya kamu berperang, kami akan bantu kamu semua. Kita perang sekali. Ni Abdullah bin Ubay tuan-tuan. Punya manis mulut dia. Dia kata kalau kamu keluar, kita keluar sekali. Kalau kamu perang, kita perang sekali, kita akan bantu. Akhirnya Bani Nadir ni dengar janji-janji kumpulan munafikin. Mereka pun menghantar ketua mereka, iaitu Huyai bin Akhtab, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari Huyai bin Akhtab bagi tahu pendirian mereka, yang mana mereka tak mahu keluar meninggalkan Madinah. Akibat daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersama para sahabat Nabi mengepung rumah-rumah mereka ni. Nabi kepung. Kemudian Bani Nadir ni bila kena kepung tuan-tuan,
Duk tunggulah manalah kumpulan munafikin ini, manalah kumpulan Abdullah bin Ubay ni. Hari itu janji kalau kita susah sama susah, senang sama senang. Hari itu janji gitu, kalau kita keluar sekali, kalau perang sekali. Bila mereka ni tuan-tuan dikepung oleh Nabi SAW, mereka menunggu-nunggu bantuan daripada kumpulan munafik yang berjanji untuk membantu mereka andai mereka berperang dengan Rasulullah SAW. Malangnya ini suatu, kita panggil apa, kata-kata kosong, janji kosong tuan-tuan. Ini orang munafikin. Allah Ta'ala mengatakan, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun. Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, nescaya mereka tak akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, nescaya mereka akan berpaling, lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. Ini orang-orang munafikin. Bukan dia berani perang tuan-tuan. Bila perang Tabuk dulu lagi tak pergi perang. Ini dia. Selain itu, antara kejahatan Abdullah bin Ubay bin Salul ini juga tuan-tuan, ialah suka memburuk-burukkan umat Islam. Dia suka menjadi batu api, yang mana dia pernah mengumpamakan orang Madinah dengan Quraisy Mekah yang datang ke Madinah. Dia umpamakan orang Madinah ni dengan orang Quraisy, golongan muhajirin yang datang ke Madinah ni, yang mana macam beri makan kepada anjing. Dia kata macam beri makan kepada anjing, lalu anjing ni jadi gemuk, yang akhirnya nanti memakan tuan ni semula. Tuan-tuan tengok, dia cuba apa-api kan. Dia kata pada orang Ansar, ingat balik ni anjing ni hari ni mau bagi makan ke dia, kali dia gemuk lagi, dia lawan pula. Dia mengapi-apikan tuan-tuan, supaya apa? Bergaduh antara orang-orang Quraisy dan juga orang Ansar. Pada tahun ke-9 Hijrah berlaku peristiwa yang menggemparkan Madinah, iaitulah kematian Abdullah bin Ubay bin Salul bila Nabi balik perang Tabuk. Semasa hayat dia sentiasa bercita-cita nak supaya agar sanjungan dan kepimpinan kembali semula kepadanya, seperti mana sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke bumi Madinah. Dia nak jadi ketua pemimpin negara Abdullah bin Ubay ni. Jadi walaupun banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan, namun Rasulullah SAW, Nabi tetap memberi layanan yang baik kepada dia. Nabi tetap layan dengan baik. Abdullah bin Ubay ni yang mana seperti musyrikin lain yang sebenarnya meyakini kebenaran Nabi SAW, tetapi dia pura-pura dan tak mahu terima hakikat kebenaran. Saat bila mana maut datang menghampiri dia, beliau terkenang kembali kejahatan-kejahatan yang dilakukan bersama teman-temannya orang munafik kepada Rasulullah SAW. Lantas dia berpesan kepada puteranya, dipesan kepada anak dia, supaya apa? Mengkafankan dia dengan baju Rasulullah SAW. Bila mati dia teringat tuan-tuan apa benda yang dia buat jahat kepada Nabi ni. Lalu pesan pada anak dia kata, bila ayah mati lagi, tolong khabar ke Nabi, supaya apa? Kafankan aku ni dengan baju Nabi. Ni tengok tuan-tuan, bila mati barulah nampak sikit tu. Yang mana dia mengharapkan Nabi ni nanti datang semayang solat jenazah dia. Bila mana Abdullah bin Ubay meninggal dunia tuan-tuan, datanglah anak dia ni, Abdullah bin Ubay bin Salul, bawa wasiat ayah dia. Yang mana Abdullah ni dia orang yang baik, pemuda yang baik. Dia tak macam ayah dia yang munafik. Mari Abdullah ni tuan-tuan, Nabi tunaikan. Maka Nabi SAW, Nabi tunaikan permintaan dia. Nabi tanggalkan baju yang dipakai. Nabi serahkan kepada dia.
Tengok Nabi tuan-tuan. Walaupun Abdullah bin Ubay ni jahat, buat macam-macam ke Nabi, tapi Nabi tak menghampakan permintaan dia dan permintaan anak dia. Nabi tanggalkan baju Nabi, Nabi serahkan kepada Abdullah bin Abdullah. Jadi sahabat-sahabat yang lihat pelakuan Nabi SAW, dia terkejut belaka. Umar ni siapa bangun tuan-tuan? Umar ni daripada duduk terus bangun. Dia tanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, engkau nak kafankan dia dengan bajumu, sedangkan dia ni telah mengatakan apa yang dikatakannya dan melakukan apa yang dilakukannya." Dia buat macam-macam dah ke Rasulullah. Lalu Nabi jawab, "Wahai Umar, apalah sangat dengan baju aku ni?" Nabi kata, "Aku berharap Allah akan memasukkannya dengan sebab bajuku ini ke dalam Islam teman-teman yang lain yang masih hidup." Nabi harap moga-moga orang lain, kawan-kawan dia ni yang munafik ni masuk Islam. Dengan sebab Nabi buat baik, Nabi tunjukkan akhlak yang baik tadi tu. Selepas Nabi selesai saja urusan mandi dan mengkafan, Nabi sendiri semayangkan jenazah dia. Umar bangun berdiri pula tuan-tuan, antara Nabi dan kiblat, menghalang Nabi. "Ya Rasulullah, kau nak salat kata musuh Allah yang setiap hari kata macam-macam." Lalu Nabi jawab kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, engkau telah melambatkan aku. Sesungguhnya aku diberi pilihan dan aku telah memilih. Disebut kepada aku, mohonlah ampun untuk mereka, atau kamu tidak mohon ampun untuk mereka. Sekalipun kamu mohon ampun 70 kali, maka Allah sama sekali tidak akan mengampunkan mereka. Seandainya aku tahu sekiranya aku tambah lebih 70 akan mengampunkannya, maka aku akan tambah." Nabi yang mana tuan-tuan kata gitu. Kemudian Nabi SAW pun semayangkan jenazah dia dan mengiringi jenazah dia sehingga Nabi berdiri di kubur dia. Dan tuan-tuan, kita akan sambung nanti bagaimana persudahan dia pada kuliah yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan untuk sama-sama kita menjadi orang Islam yang sejati, bukan orang Islam yang berpura-pura di Islam tapi pura-pura Islam yang mana hati dia benci kepada Islam. Ni minta jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.